Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, forum kita pada malam ini bertajuk Simpulan Kasih, yang membincangkan tentang bagaimana Islam menganjurkan sikap kasih sayang perpaduan di antara kaum, di antara pelbagai budaya dan adat resam antara agama, demi memastikan kehidupan kita di atas muka bumi ini terlaksana, terlestari dengan jaya dan teratur sebaik mungkin. Ini soalan yang terakhir barangkali saya nak tanya pada Ustaz Sarip tentang apa akan terjadi kepada kita, kepada negara kita, kepada masyarakat kita sekiranya usaha-usaha untuk kita menyatu padukan umat yang berbilang kaum, agama dan latar belakang budaya ini tidak kita suburkan kembali, ataupun kita tidak ambil peduli tentang apa yang akan berlaku kepada, yang penting adalah kepentingan hidup kita peribadi, keakuan itu diterapkan, maka akhirnya apa akan berlaku kepada masyarakat kita. Ustaz, silakan. Terima kasih Pengerusi. Saya teringat dengan sepotong hadis Rasulullah SAW yang pendek diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayid, yang baik, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan kita, khususnya umat Islam, khususnya manusia, satu kaedah. Kata Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Kesatuan ini rahmat, tetapi apabila kita berpecah belah, itu akan mendatangkan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Rasulullah SAW pernah memberi suatu kaedah bagaimana nak membangun negara. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yu'ammiru bil qaumi diyar wa yuthmiru lahumul amwal wa ma nazara ilaihim mundu khalqihim bughdan lahum. Allah, dia kata, akan makmurkan sesebuah negara itu bagi suatu kaum, dan Allah akan mempercambahkan, Allah akan memajukan harta dan ekonomi mereka, dan Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan kemurkaan semenjak mereka diciptakan. Para sahabat tanya, bagaimana wahai Rasulullah, apa kaedahnya? Rasulullah jawab, Pengerusi, bisillatihim arhamihim, dengan mereka memperkukuhkan silaturahim sesama mereka. Kasih sayang tadi, menyimpulkan kasih sayang, mengikat kasih sayang sesuai dengan kaedah Islam, sesama Islam, antara Islam dengan bukan Islam, bahkan macam kita sebut daripada awal lagi, dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini akan memastikan negara itu terus maju. Tapi kita risau kalau di sana ada unsur-unsur perpecahan, ataupun ada orang-orang yang cuba meniupkan api perpecahan. Bagi kita, Islam telah ajar kita, tuan-tuan puan-puan, jangan mudah sangat kalau dalam Facebook orang tulis sekian-sekian kita komen. Kadang-kadang memaparkan betapa tidak berakhlaknya kita, tidak beradabnya kita, sebagai orang yang hebat, orang Islam. Kadang-kadang saya baca dalam Facebook dengan perkataan-perkataan yang dahsyat, kan? Kadang-kadang menghukum orang tu dahsyat. Sebab itu Islam letakkan kaedah wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau membuat sesuatu keputusan ataupun buat satu pandangan dan pendirian sesuatu yang engkau tidak sampai ke tahap ilmu, tahu ini cuma dicapai dengan kajian, penyelidikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu fasik, orang fasik, hendaklah kamu tabayyun, celidik dulu. Jangan mudah-mudah sangat kita komen, mengomen, bagi pandangan dan sebagainya, yang akhirnya pandangan-pandangan kita, khususnya kalau pihak kepimpinan, akan menjadi ikutan orang bawahan, yang akhirnya mungkin mengapikan, menyuburkan, menyemarakkan lagi api perpecahan, yang akhirnya bila sudah marak, sukar dikawal. Karena itu tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Kitalah ejen perpaduan, kitalah ejen kesatuan. Dan ini tidak berlaku kalau kita umat Islam sendiri berpecah belah. Mustahil kita nak bersatu padu dengan orang lain, sedangkan kita berpecah belah. Kita kena bersatu terlebih dahulu, baru kita boleh bersatu dengan bangsa-bangsa ataupun orang-orang yang lain untuk membangunkan negara ini. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Sarip. Ustazah Nurdiana, barangkali di akhir ini Ustazah ingin membuat satu kesimpulan di antara modus operandi ataupun perkara-perkara yang perlu kita lakukan terhadap tajuk yang kita bincangkan, simpulan kasih antara kaum, antara pelbagai kaum latar belakang agama ini, supaya kita yang hadir pada malam ini, yang mengikuti forum Perdana Hewal Islam pada malam ini, dapat kita amalkan dan dapat kita adaptasikan dalam kehidupan kita seharian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya rasa satu perkara yang perlu kita ingat seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah satu kumpulan daripada kalangan lelaki itu mencemuh satu kumpulan yang lain, kerana boleh jadi yang dicemuh itu adalah lebih baik daripada yang mencemuh itu. Begitu juga janganlah satu kumpulan wanita itu mencemuh lagi satu kumpulan wanita yang lain, kerana boleh jadi yang dicemooh itu lebih baik daripada yang mencemooh. Dan di sini juga dikatakan bahawa janganlah sekali-kali setengah kamu mengatakan keaiban setengah yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil dan menggelar kumpulan-kumpulan, hai dia di bangsa lain, memang jenis bangsa begini, beginilah dia punya budaya. Kita cop di atas nama bangsa dia, memang beginilah culture-nya. Ini memang bangsa pengotor. Macam itu istilah lah yang biasa mungkin kita dengar. Di sini Allah sudah sebut, jangan kita panggil, jangan kita cela satu bangsa itu dengan panggilan-panggilan, dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Kerana sesungguhnya mungkin gelaran yang kita berikan kepada orang itu sebenarnya gelaran itu ada pada diri kita. Dan Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa kita sebagai manusia ini tidak boleh menghina. Janganlah suatu kumpulan itu menghina agama orang lain, sebab nanti orang lain akan bangkit menghina agama kita. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri ada satu surah namanya surah Al-Kafirun. Kita lihat di penghujung ayat itu disebut lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Di situ menunjukkan kepada kita bahawa perlunya ada sikap tolak ansur tadi, dengan jelas kepada kita bahawa apa yang paling penting bagi kita hari ini ialah bertindak untuk membentuk perpaduan dan jangan saling menjatuhkan antara satu dengan lain, walaupun kita ini tidak seagama, tidak sebudaya, tidak sebuluh, tidak sebangsa, tidak sesuku sakat dan seumpamanya. Dan di sini juga kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia ini sebagai sebaik-baik kejadian. Bila sebaik-baik kejadian ini disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, semua orang ada harga diri orang sahabat sebut, kau kira aku tiada harga diri kah? Semua orang ada harga diri. Sebab itu harga diri dan maruah suatu bangsa, satu suku, satu puak, satu kabilah perlu dihormati. Dan di sini kita melihat bahawa hak menjaga maruah orang lain itu adalah merupakan satu tuntutan di dalam agama, dan yang paling penting untuk memercui rasa kasih sayang kita ini perlunya ada rasa cinta. C-I-N-T-A, cinta. Cinta pada apa muslimin dan muslimat? Cinta kita kepada kedamaian, dan ada rasa tidak suka bila berlaku permusuhan. Sebab itu kita akan menjadi sentiasa orang yang berhati-hati. Kita nak judge sesuatu itu, kita fikir dulu, kita teliti dulu. Seperti mana rakan panel saya sebut tadi, jangan kita mudah sangat menghukum. Dan kita lihat di sini bahawa sifat kasih dan sayang itu adalah sifat yang perlu kita sentiasa beri. Bukan hanya kita meminta, kita minta orang sayang pada kita, tapi kita kutuk orang, umpat orang dan seumpamanya, tak kiralah bangsa apapun. Memang bangsa tu begitu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kekunci yang paling penting untuk kita menjadikan di sini simpulan kasih itu sebagai satu simpulan yang kuat, kukuh dan padu di dalam hati kita untuk melahirkan masyarakat yang harmoni, damai dan bahagia. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nurdianah atas kesimpulan yang disebutkan pada kita atas tajuk perbincangan simpulan kasih. Simpulan kasih, kesimpulan pun ada ciri kasih juga, cinta yang disebutkan tadi. Terima kasih juga pada Ustaz Sharif Adul yang sudi berkongsi pandangan dan idea dalam forum kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada Biro Agama Bahagian Sempurna yang telah bekerjasama dengan Yayasan Taqwa, Bank Rakyat, Pejabat Daerah Sempurna, JAKIM dan juga RTM dalam menjayakan forum pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita akan bertemu di lain waktu, di lain ketika. Sekian dahulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.